Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Kipul dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang portfolio kewangan saya, iaitu ketika tahun pertama pendapatan dan tahun kelima berkhidmat. Jom kita lihat satu persatu. Berikut merupakan butiran kerjaya saya. Saya telah ditempatkan di Kuala Terengganu sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan dengan grade gaji DG41. Itu dia putaran kerjaya saya. Jom kita lihat yang seterusnya. Sekarang kita akan lihat pendapatan bulanan yang diterima oleh saya. Pada tahun yang pertama, kerja yang pertama saya iaitu sebagai seorang guru, gajinya ialah RM2,222 untuk grade DG41. Kemudian ada imbuhan-imbuhan yang lain, imbuhan tetap awam RM300, imbuhan tetap perumahan RM300 dan bantuan sehari hidup untuk kawasan B iaitu Kuala Terengganu sebanyak RM250. Jadi secara keseluruhannya untuk tahun pertama saya dapat RM3,072. Okey, pada tahun kelima saya ada dua kerja, satu kerja sampingan dan satu kerja utama. Kerja utama sebagai seorang guru. Jadi sebagai seorang guru tu pendapatan saya adalah RM3,347 dan kerja yang kedua sebagai pembantu jurulatih RM400. Jadi begitu juga pada tahun kelima saya juga dapat imbuhan. Salah satunya imbuhan tetap awam RM300, imbuhan tetap perumahan RM300 dan bantuan sehari hidup bagi kawasan B iaitu RM250. Jadi secara keseluruhannya pada tahun kelima berkhidmat sebagai seorang guru, gaji saya ataupun pendapatan saya ialah RM4,597. Itu dah dicampurkan dengan pendapatan kerja sampingan saya itu sebagai jurulatih. Sekarang kita akan lihat pula simpanan bulanan yang dibuat oleh saya. Jadi untuk tahun pertama saya telah menetapkan simpanan sebanyak 10% untuk simpanan tetap bulanan. Jadi bila kita kira-kira jumlah yang saya akan simpan ialah RM307. Kemudian saya ada juga buat simpanan kecemasan iaitu RM100 sebulan. Jadi nilai bersih penjimatan daripada pendapatan bulanan ialah RM2,665. Selepas saya buat simpanan pada tahun pertama tu saya dapat RM2,665 untuk dibelanjakan. Okey, pada tahun kelima saya guna konsep yang sama iaitu 10% untuk simpanan tetap bulanan. Jadi tahun kelima tu gaji saya dah bertambah. Jadi simpanan tu pun bertambah sebab kita ikut peratus. Jadi simpanan untuk tahun kelima tu RM459 sebulan. Okey, kemudian simpanan kecemasan tu saya masih kekalkan RM100. Tapi saya ada spend duit ke arah lain juga iaitu ASB RM50 sebulan dan akaun bulan-bulan emas RM150 sebulan. Jadi nilai bersih penjimatan daripada pendapatan bulanan ialah RM3,838 yang boleh digunakan untuk belanja. Itulah macam mana saya simpan pada tahun pertama dan tahun kelima. Jom kita lihat yang seterusnya. Seterusnya kita akan lihat perbelanjaan tetap pada tahun pertama dan pada tahun kelima berkhidmat sebagai seorang guru. Okey, pada tahun pertama ni saya tak membeli rumah lagi. Jadi saya sewa bilik. Sewa bilik tu RM300. Kemudian saya sudah membeli kereta iaitu kereta Myvi saya rasa. Jadi ansuran kereta tu sebanyak RM500 sebulan. Kemudian insurans kereta RM0 sebab insurans kereta ni kita kira sebulan setahun sekali je. Okay, lepas tu saya ada kad perubatan iaitu RM150. Kemudian saya ada belanjakan ibu bapa saya sedikit kewangan iaitu RM300. Jadi jumlah perbelanjaan tetap saya untuk tahun pertama berkhidmat ialah RM1,250. Okey. Kemudian untuk tahun kelima, ansuran saya dah ada ansuran rumah. Ansuran rumah tu berharga RM1,000 sebab kita tahu Kuala Terengganu ni kawasan bandar di Terengganu, jadi harga rumah tu ada sedikit mahal. Okey, kemudian ansuran kereta masih sama RM500 sebab kereta tu belum habis. Ya, kita buat kontrak 9 bulan. 9 tahun. Jadi seterusnya insurans kereta. Insurans kereta pun saya letak kosong sebab insurans kereta ni setahun sekali. Ataupun setiap kali nak renew road tax baru buat insurans kereta. Macam tu. Kemudian ada kad perubatan juga RM150. Dia monthly contribution untuk kad perubatan tu. Kemudian ibu bapa pun saya masih kekalkan RM300. Jadi jumlah perbelanjaan tetap adalah RM1,950. Ada bertambah lebih kurang
1,000 saya rasa. 1,000 sebab saya dah memanjakan duit untuk membeli rumah. Okey, seterusnya kita akan lihat perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tidak tetap ni maksud dia mungkin pada bulan lepas harga dia boleh meningkat ataupun menurun. Okey, pada bulan ini mungkin harga dia tak sama dengan bulan lepas. Jadi tahun yang pertama ni untuk bulan tu makanan saya spend RM500, kemudian utility rumah RM kosong. Sebab utility rumah ni RM kosong sebab sebenarnya saya sewa bilik. Jadi harga yang sewa bilik tu dah termasuk dengan utility rumah. Okey, kemudian bil telefon RM45 sebab saya guna prepaid Maxis. Sekarang yang paling jimat adalah prepaid. Semua telco yang menggunakan prepaid memang jimat, berbeza dengan postpaid. Okey. Lepas tu saya peruntukkan gas dan minyak RM200 dan pembaikan kereta saya simpan untuk RM100 lah. Mungkin RM100 ni tak digunakan untuk kereta tu. Jadi jumlah pembelanjaan tidak tetap saya ialah RM845 pada tahun pertama berkhidmat sebagai seorang guru. Okey, kita lihat pada tahun kelima pula. Okey. Untuk tahun kelima ni saya dah spend untuk makanan sebanyak RM600 sebab saya dah duduk di rumah sendiri. Jadi mungkin perlukan duit lebih banyak untuk spend makanan tu lah walaupun kita seorang. Okey, kemudian utility rumah saya buat RM200. Okey. Kemudian bil telefon RM45 sama, tapi mungkin harga tu akan bertambah pada masa akan datang. Kemudian gas dan minyak RM250. Okey, sebab mungkin kedudukan rumah saya tu agak jauh sikit daripada tempat saya bekerja. Okey, kemudian pembagian kereta saya tambah RM150. Sebab apa? Sebab waktu saya pada tahun pertama tu 100 sebab awal tu kereta tu mungkin masih okey lagi. Jadi pada tahun kelima tu mungkin dia ada macam-macam ragam. Jadi kita kena spendkan duit lebih sikit untuk pastikan kereta kita tu sentiasa di maintenance kan, macam itulah. Okey, jadi jumlah pembelanjaan tidak tetap saya adalah RM1,245 pada tahun yang kelima. Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Seterusnya kita akan lihat perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan. Jadi tahun yang pertama saya telah memperuntukkan perbelanjaan untuk perubatan sebanyak RM70. Kemudian untuk pakaian RM100, untuk hiburan RM100, untuk barang rumah saya telah memperuntukkan RM100 juga. Barang peribadi RM50, hadiah RM50 dan perbelanjaan lain adalah RM100. Jadi jumlah keseluruhan untuk tahun pertama untuk pembelanjaan yang boleh dipertimbangkan ialah RM570. Jadi pada tahun kelima pula saya telah memperuntukkan pembelanjaan perubatan sebanyak RM70. Masih sama. Sebab apa saya peruntukkan perubatan ni sikit? Sebab saya dah ada medical card. Okay, yang kemudian adalah pakaian saya peruntukkan RM100, hiburan RM100, barang rumah RM150 sebab saya dah ada rumah sendiri, barang peribadi RM50, hadiah RM50 dan perbelanjaan lain RM100. Jadi jumlah yang saya belanjakan pada tahun kelima untuk perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan ialah RM620. Kalau kita lihat kat sini, tahun kelima tu lebih kurang daripada tahun kelima tu lebih banyak daripada tahun yang pertama. Seterusnya kita akan lihat perbandingan portfolio kewangan saya pada tahun pertama penempatan dan tahun kelima berkhidmat sebagai seorang guru. Jadi melalui banding beza ni kita dapat lihat persamaan dan perbezaan. Jadi persamaannya ada ialah saya masih mengekalkan cara saya menyimpan kewangan saya, iaitu saya telah memperuntukkan 10% daripada pendapatan saya untuk simpanan. Kemudian untuk saya pengagihan tunai saya menggunakan nisbah 40-30-30. 40 untuk pembelanjaan, 30 untuk pengurusan kredit, 30 lagi untuk simpanan, perlindungan dan pelaburan. Okey, kemudian kita akan lihat perbezaannya pula. Pada tahun pertama saya tiada melakukan sebarang pelaburan sebab masih mengkaji pelaburan yang sesuai dengan matlamat kewangan saya. Dan pada tahun kelima saya telah melakukan pelaburan iaitu di ASB dan akaun emas. Jadi seterusnya yang berbeza adalah pendapatan, iaitu pendapatan tahun pertama saya adalah RM372 dan tahun kelima pendapatan saya adalah RM4,197 dan tambah lagi RM400 sebab saya ada melakukan kerja sampingan.
Jadi kita lihat tahun kelima pendapatan saya lebih banyak sebab kita ada kadar kenaikan gaji. Kemudian tahun pertama saya tiada pembelian aset, dan pada tahun kelima saya ada beli aset iaitu rumah. Itu saja perbandingan, iaitu banding beza portfolio kewangan saya pada tahun pertama dan tahun kelima berkhidmat sebagai seorang guru. Seterusnya kita akan lihat bagaimana saya menguruskan kredit saya. Jadi yang pertama, saya mengamalkan pinjaman yang berfaedah. Saya menggunakan pinjaman untuk mencapai matlamat kewangan jangka masa panjang saya, iaitu membeli rumah dan kereta. Seterusnya, saya akan memastikan bayaran pinjaman bulanan saya tidak melebihi 1/3 daripada pendapatan. Pada tahun pertama, hutang yang saya perlu bayar adalah cuma 16%, dan pada tahun kelima saya cuma perlu membayar hutang sebanyak 32% daripada pendapatan saya. Kalau ikut peratusan tu, masih tidak lebih daripada 1/3 daripada pendapatan saya. Jadi seterusnya, pembayaran hutang saya akan buat ditolak secara automatik daripada akaun simpanan. Sebab apa? Sebab saya nak pastikan laporan sekres saya tidak terjejas. Bila tak terjejas, pada masa akan datang kalau saya nak buat pinjaman apa-apa ke, benda tu jadi mudah. Itu saja cara saya menguruskan kredit. Kesimpulannya, hasil daripada analisis portfolio saya tadi, dapat kita lihat bahawa saya masih dapat menguruskan kewangan saya dengan bijak. Hal ini kerana perusahaan kewangan sangat penting supaya mengelakkan kita daripada muflis. Bila kita muflis, kita akan diberhentikan kerja. Nampak tak akibat-akibat pengurusan kewangan yang tidak betul. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dahsyat.